Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Maaf mula lambat. Okey, tajuk yang akan kami bentangkan hari ini berdasarkan artikel Perkembangan dan Peranan Mogok di Malaysia. Satu kajian awal 2018 huraikan perkembangan tersebut dan kaitannya dengan sekatan dan perundangan dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Okey, seterusnya untuk pengenalan. Seperti yang kita tahu, fenomena mogok ni dia sebagai salah satu bentuk tindakan perusahaan dalam konteks hubungan industri Malaysia lah. Mogok ni dia dilihat sebagai mekanisme yang digunakan oleh pekerja untuk menuntut hak, kepentingan dan kebajikan mereka apabila mereka ni berunding dengan pihak majikan. Lepas tu, jadi artikel ni dia melusuri perkembangan mogok sejak zaman penjajahan British sehingga era pasca kemerdekaan. Jadi artikel ni juga dia membincangkan, memberi penekanan kepada bagaimana mogok berkembang seiring dengan kemunculan kesatuan sekerja, serta bagaimana peranan kerajaan dan majikan tu telah membentuk corak dan hala tuju tindakan perusahaan di Malaysia. Seterusnya, seterusnya saya akan membentangkan tentang perkembangan mogok di waktu masa pra-kemerdekaan di Malaysia. Kemunculan awal mogok ni berlaku apabila berlakunya migrasi di antara pekerja luar daripada China dan India masuk ke negara Malaysia ni, dan mereka telah dibahagikan kepada pihak British telah mengadakan dasar pecah perintah, iaitu setiap kaum tu diorang diasingkan dengan kerja diorang sendiri. Lepas tu pada awal abad ke-19 dan awal abad ke-20, setiap kaum tu mereka telah bekerja di ladang getah, lombong biji timah dan sektor pembinaan. Contohnya pada tahun 1930-an, pekerja ladang di Perak dan Selangor, mereka telah kerap melancarkan mogok bagi menuntut pembayaran upah yang lebih adil dan penambahan kepada hidup di berek pekerja. Golongan ini kemudiannya telah membentuk kesatuan sekerja yang tidak formal dan telah menjadi tulang belakang kepada gerakan awal mogok yang berlaku pada pra-kemerdekaan. Seterusnya kita akan pergi ke fasa yang kedua, iaitu tuntutan ekonomi dan senjata politik. Setelah mogok ini makin banyak dilakukan oleh para pekerja yang ada dekat Malaysia ni, pihak politik seperti Parti Komunis Malaya telah menggunakan mogok ini sebagai salah satu agenda mereka untuk memperjuangkan dorang punya ideologi, iaitu ideologi yang memperjuangkan anti-kolonial. Contohnya, pada ketika itu mogok besar pelabuhan Singapura pada tahun 1936 yang melibatkan lebih 10,000 pekerja yang menuntut pengurangan jam kerja dan peningkatan upah. Mogok ini disokong oleh Kesatuan Sekerja Pelabuhan dan menunjukkan kemampuan pekerja untuk bersatu melawan majikan. Seterusnya, semasa dan selepas Perang Dunia Kedua, Parti Komunis Malaya mula menggunakan mogok sebagai alat politik. Contoh, mogok umum tahun 1947 yang dilancarkan di beberapa kawasan perindustrian seperti Ipoh dan Kuala Lumpur. Mogok ini bukan sahaja menuntut hak pekerja tetapi juga bertujuan untuk menggugat kestabilan ekonomi British pada ketika itu, dan mereka juga menyokong agenda kemerdekaan melalui tekanan massa. Dan pada ketika itu British mula melihat mogok ini sebagai salah satu ancaman keselamatan lah kepada dorang punya pengurusan, dan menjadi salah satu punca pengisytiharan darurat pada tahun 1948. Dan seterusnya kita akan lihat kepada tindak balas dan kawalan pihak British. Seperti yang saya katakan tadi, apabila para pekerja
sering mengadakan mogok. Jadi British telah melihat ini sebagai satu ancaman, jadi diorang telah mengambil tindakan. Antaranya diorang telah melaksanakan undang-undang anti mogok seperti Emergency Regulations 1948 dan Trade Unions Ordinance 1959 sebagai contoh. Terus selepas undang-undang ini diadakan selepas berlakunya mogok di Lombong, Biji Timah dan Batu Arang pada tahun 1948, dan pada ketika itu British telah menghantar pasukan keselamatan untuk membubarkan perhimpunan dan menahan pemimpin kesatuan. Dan setelah dasar ini diperkenalkan, bilangan mogok telah turun secara drastik, dan selepas daripada itu pihak British juga telah menggalakkan sistem perundingan kolektif sebagai alternatif kepada mogok yang menjadi asas kepada model hubungan perusahaan Malaysia selepas merdeka. Jadi kita dapat lihatlah ini menjadi warisan kawalan kepada era merdeka, kerana British telah merangkak kawalan ke atas mogok yang diperkenalkan oleh British dan masih digunakan oleh kerajaan Malaysia selepas merdeka. Dan dasar ini dilaksanakan bagi menyokong agenda pembangunan negara ke arah menjadi sebuah negara perindustrian yang memerlukan suasana hubungan perusahaan yang lebih stabil. Seterusnya, perkembangan mogok pasca merdeka. Selepas kemerdekaan pada 1957, kawalan ke atas mogok diteruskan dan diperketatkan sejajar dengan agenda pembangunan negara ke arah status negara perindustrian. Bilangan mogok berkurangan drastik kerana kerjasama antara kerajaan dan majikan berjaya mengawal tindakan agresif pekerja. Seterusnya, corak pertikaian perusahaan beralih daripada mogok kolektif kepada bentuk individu seperti pembuangan pekerja. Dalam keadaan tertentu, pekerja masih melancarkan tindakan alternatif seperti piket dan go slow untuk menyuarakan bantahan. Dan kawalan ini menyebabkan pergerakan kesatuan sekerja berkembang secara perlahan dan terbatas, terutamanya hak melancarkan mogok. Oleh itu, fenomena mogok kekal sebagai manifestasi ketidakharmonian dalam perhubungan perusahaan di Malaysia. Jadi, apakah peranan mogok? Mogok merupakan bentuk tindakan perusahaan oleh pekerja untuk menuntut hak dan keperluan di tempat kerja. Tujuan utamanya adalah untuk menekan majikan agar menerima cadangan kesatuan sekerja semasa rundingan kolektif. Dan apakah peranan majikan semasa berlakunya mogok? Ialah mengawal mogok supaya tidak berpanjangan. Jadi majikan kena lakukan tindakanlah. Seterusnya, apakah peranan kerajaan? Kerajaan bertindak sebagai penyelesai masalah jika pertikaian gagal diselesaikan. Maksudnya peranan kerajaan ni jadi orang ketiga lah antara majikan dan juga pekerja. Seterusnya, implikasi ialah transformasi pertikaian daripada mogok kepada kes individu, tetapi mogok tetap relevan sebagai pertarungan kelas antara majikan dan pekerja. Okey, kaitan dengan Sekatan dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Akta Perhubungan Perusahaan 1967 menetapkan prosedur ketat untuk mogok, termasuk rundingan kolektif, rujukan ke Jabatan Perhubungan Perusahaan dan kebenaran Mahkamah Perusahaan. Larangan mogok semasa pertikaian dirujuk ke Mahkamah Perusahaan atau melibatkan perkara dalam perjanjian kolektif. Mogok haram boleh dihukum walaupun pindaan 2020 meningkatkan denda dan menghapuskan penjara. Sekatan ini selaras dengan dapatan artikel mengurangkan bilangan mogok, mempromosikan penyelesaian damai dan menyokong kestabilan ekonomi negara. Akta ini menghadkan tindakan spontan pekerja, menyebabkan pertikaian lebih terkawal dan bersifat perseorangan. Seterusnya adalah Sekatan dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Akta 177, dia mengandungi sekatan ketat terhadap mogok, piket dan lockout untuk memastikan kestabilan perhubungan industri melalui mekanisme formal seperti rundingan dan mahkamah.
Untuk sekatan utama terhadap mogok dan piket, pertama adalah larangan semasa prosiding pengiktirafan kesatuan Seksyen 25A, di mana pekerja dilarang mogok atau mempiket sepanjang prosiding di bawah Seksyen 9 berjalan sehingga keputusan dibuat. Tujuan dia untuk mengelak gangguan awal proses pengiktirafan. Kedua adalah larangan semasa rujukan pertikaian Seksyen 40 hingga 44, di mana tiada mogok, piket atau lockout dibenarkan semasa pertikaian dirujuk kepada mahkamah perusahaan atau selepas award atau perjanjian kolektif meliputi isu semasa, di mana ini memaksa penyelesaian melalui saluran mahkamah. Ketiga adalah keperluan notis untuk perkhidmatan perlu, itu Seksyen 45. Notis 42 hari diperlukan sebelum mogok atau lockout dalam essential services, dan larangan melaksanakan dalam 21 hari pertama atau sebelum tarik luput notis. Jadi notis ni perlu dilapor kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan. Seterusnya adalah penalti dan kesan hukuman. Pertama adalah mogok haram dan jenayah, Seksyen 44 hingga 47, di mana mogok atau lockout haram apabila melanggar larangan di atas. Penganjur, pengasuh atau penyokong kewangan boleh didakwa dengan hukuman penjara atau denda. Pekerja enggan sertai dilindungi. Kedua adalah kuasa menteri menghentikan, Seksyen 46, di mana menteri boleh arahan hentikan mogok atau lockout dalam keadaan tertentu, memperkukuh kawalan eksekutif ke atas tindakan perusahaan. Ketiga adalah larangan intimidasi dan konspirasi, Seksyen 5 dan 7. Majikan atau kesatuan dilarang intimidasi atau tindakan tertentu berkaitan mogok, dan pelajar dilarang sertai pertikaian perusahaan. Seterusnya ialah kesimpulan dan impak jangka panjang. Kita masuk kepada impak jangka panjang dulu, perkembangan mogok ni. Yang pertama ialah menjamin kestabilan perhubungan industri kerana gangguan operasi dapat dikurangkan dan proses penyelesaian lebih sistematik. Jadi, tolakan mogok ni ada dapat mengganggu produktiviti syarikat. Tetapi kekuatan kesatuan pekerja juga akan berlemah kerana kehilangan senjata utama mereka, iaitu mogok. Mereka selalunya menggunakan mogok ni untuk menjadikan keupayaan tawar-menawar dengan majikan. Contoh, mereka tidak berpuas hati dengan majikan, mereka akan melakukan mogok. Seterusnya ialah mengalihkan fokus konflik kepada tindakan alternatif seperti piket, go slow, bantahan awam dan aduan individu ke mahkamah perusahaan. Seterusnya, menjadikan kerajaan terus dominan dalam menentukan hala tuju hubungan industri yang membentuk budaya industri yang lebih bersifat kawalan berbanding konfrontasi. Akhir sekali ialah dalam jangka panjang, ia mewujudkan persekitaran kerja yang lebih stabil tetapi mungkin kurang progresif dari segi hak pekerja dan autonomi kesatuan. Akhir sekali ialah kesimpulan. Perkembangan mogok di Malaysia menunjukkan tren penurunan yang ketara akibat kawalan ketat kerajaan sejak era kolonial hingga selepas merdeka. FPP Akta Perhubungan Perusahaan 1967 memperkenalkan prosedur dan sekatan yang menjadikan mogok hanya boleh dilakukan melalui saluran formal dan sebagai pilihan terakhir. In case kalau majikan tu tidak mau dengar cakap kesatuan pekerja dan tidak menyelesaikan isu secara baik. Kerajaan memainkan peranan utama sebagai penyelesaian masalah melalui rubikan kolektif, perantaraan dan mahkamah perusahaan. Ini memastikan konflik tidak berpanjangan tetapi dalam masa yang sama menghadkan ruang tindakan agresif pekerja. Akhir sekali, akibat kawalan tersebut, corak pertikaian industri berubah daripada mogok besar-besaran kepada pertikaian individu seperti pembuangan kerja, menunjukkan ketidakharmonian industri masih wujud tetapi dalam bentuk yang lebih terkawal. Terima kasih. Maaf sekali lagi lambat.